Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sekali lagi pada hari ini untuk bersama-sama dalam kelas tafsir surah An-Nur. Dan insya-Allah hari ini kita akan menyambung bacaan pada ayat ke-50 ayat ke-47 sehingga ayat 52, iaitu masuk kepada tema yang baharu, itulah firman Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala secara ijmalinya kita masuk kepada cerita yang baru. So kita dah lepas sebelum ini ialah berkenaan dengan cerita kekuasaan Allah Ta'ala yang kita dah sebut. Dari segi balaghahnya dia kata apa? Fannul unwan. Kan kita dah sebut kelas lepas, fannul unwan. So sekarang Allah Ta'ala nak bagi tahu satu cerita baru tentang satu perangai, satu golongan. So kalau sebelum ni kita dah cerita golongan orang mukminin, Tuhan dah cerita orang kafirin. So sekarang tema ini nak cerita pasal golongan yang baru, namanya munafiqin. Makna ijmali al-ayah ialah secara ijmalnya, bukan terjemahan tapi makna ijmali ya. Apabila mengikut sebahagian riwayat, ayat ini ada sebab nuzulnya yang kita akan sebutkan nanti, iaitulah berkenaan pergaduhan seorang lelaki munafiqin bernama Bishr dan seorang lelaki Yahudi. Dikatakan ada pertelingkahan atau perselisihan pendapat. Lalu lelaki Yahudi tadi mengajak supaya dibicarakan kes mereka ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala lelaki munafiqin tadi pula tidak mahu dan enggan, bahkan dia nak supaya kes itu dibicarakan oleh pemimpin Yahudi, iaitulah Ka'ab ibn al-Ashraf la'anahullah. Maka turunlah ayat ini, ayat 47 sehingga 52. Kita tengok tafsir Ibn Kathir, dia letak ayat ni satu tema. Walaupun Ibn Kathir tidak bawa sebab nuzul ini, dan juga Ibn Jarir pun tak sebut sebab nuzul ini di sini, tapi sebahagian mufassirin yang lain membawakan riwayat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, dan mereka berkata, wa yaquluna. Siapa mereka? Munafiqun.
kami beriman dengan Allah dan Rasul dan kami taat. Kemudian sebahagian golongan mereka, sebahagian daripada mereka berpaling selepas daripada itu. Sesungguhnya mereka bukanlah orang yang beriman. Apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukum, untuk Rasul berhukum di antara mereka, liyahkuma, supaya Rasul berhukum antara mereka, maka terdapati tiba-tiba idza fujaiyah, fariqun minhum mu'radun, ada tiba-tiba sebahagian mereka, sekelompok mereka berpaling, tidak mau. Dan jikalau mereka ada hak, kalau kes yang mereka nak bicara itu adalah memang hak mereka, mereka boleh menang kes tersebut, maka mereka akan datang kepadanya, ini kepada Rasul, dengan penuh ketundukan, menyerah diri. Apakah, kata Allah, keadaan mereka ini sebenarnya? Dalam hati mereka ada penyakit? Atau mereka ragu-ragu? Atau mereka takut Allah dan Rasulnya akan berlaku zalim, tidak adil kepada mereka? Bahkan sebenarnya punca hakikatnya mereka ini ialah mereka adalah orang yang zalim, orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, bahkan mereka orang yang kufur. Sesungguhnya orang mukminin apabila mereka dipanggil untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya antara mereka, maka jawapan yang mereka akan kata ialah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami akui, kami patuh. Demikianlah mereka lah orang yang berjaya, yang selamat daripada azab Allah, berjaya di dunia dan selamat di akhirat. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan gerun dan takut akan Allah, dan bertakwa melaksanakan hukum hakam Allah dan menjauhi larangannya, maka mereka lah orang yang berjaya memperoleh syurga Allah di akhirat kelak. So ini adalah makna ijmali al-ayah. Dari segi qiraat di sini dalam ayat tidak ada banyak percanggahan, cuma pada liyahkuma, kalimah liyahkuma, Abu Ja'far membaca pada liyahkuma dengan kedua-dua tempatnya dengan liyuhkama dengan bina lil maf'ul, dibinakan untuk objek yang kena buat, liyuhkama, untuk dihukum. Ayat ini liyahkuma, ini dia ada fa'il yang jelas, itulah Rasul. Dan pada ayat yattaqhi, Hafs baca dengan yattaqhi, akan ayat 52. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi. Ini bacaan Hafs atas takhfif, untuk meringankan sebutan. Bacaan Qalun dan Ya'qub yattaqihi. Dan Abu Amru dan Syu'bah dan Ibnu Wardan membaca dengan yattaqih. Dan Warsh dan Ibnu Kathir dan Khalaf daripada Hamzah dan Al-Kisai membaca yattaqihi dengan panjang pada isbah, pada ha. Dan Khalad membaca yattaqihi, dan pada wajah yang lain yattaqihi. Tapi dari segi makna tidak lari, sebab dia adalah cara baca saja. Makna dia adalah itulah bertakwa kepadanya, bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'ani al-kalimat, makna kalimat yang kita kena tahu ialah, pertama Allah Ta'ala kata wa yaquluna, mereka berkata. Di sini berkata ialah berkata dengan lisan, dengan huruf dan suara. Kerana asal itlaqul qaul ialah, mutlaqul qaul ialah qaulul lisan. Mutlaqul qaul ialah qaulul lisan, iaitulah ucapan yang keluar daripada lisan, daripada mulut, yang terdiri daripada huruf dan suara. Ini mutlaqul qaul. Maknanya ucapan segi asalnya bila disebut qaulun, ini maknanya.
Kecuali kalau qaulun itu diikat dengan sifat tertentu seperti berkata dalam dirinya, atau berkata dengan isyarat, berkata dengan tangan, berkata dengan, barulah kita alihkan makna qaul di sini kepada makna yang sesuai dengan sifat yang dikaitkan baginya. Tapi asalnya bila Tuhan sebut qaul, orang Arab faham qaul ni adalah ucapan dengan bahasa dan dengan suara dan huruf yang boleh dipahami. Mereka berkata amanna. Amanna ialah fi'il madhi bagi amana, dan makna amanna ialah aqrarna, kami beriqrar. Kerana kalimah iman asal makna dari segi bahasa ialah al-iqrar, mengakui akan satu hak, dan itulah pengakuan untuk beriltizam. Satu pengakuan untuk beriltizam, untuk melazimi hukum hakam, konsekuensi daripada ucapan dia tadi. Itu maksud iqrar. Ata'na, dan kalimah amanah, sebelum tu kita pergi kepada amanah lagi. Dan asal kalimah amanna ialah amanna. Kerana ada dua hamzah, satu hamzah mati. Sebab asal kalimah ialah daripada amn, daripada aman, daripada amnun, keamanan, kepercayaan, amanah. Itu asalnya kalimah iman. Kemudian diwazankan atau aman, jadi dia ada dua alif atau wazan af'alna. Maka hamzah yang kedua diubah menjadi, sebab dia mati, diubah menjadi alif sukun, maka dipanjangkan amanna. Sebab itulah sebahagian qiraat membaca dengan isba' mad. Isba' apa harakat? Nah. Dalam Al-Quran ada beberapa harakat. Yang pertama ikhtilas. Ikhtilas ialah yang bawah daripada, yang kurang daripada dua lah, ikhtilas. Dan macam kita baca tadi wa, kalimah wa ni kita panggil ikhtilas, kan? Dan kemudian kita ada qasrun seperti yaquluna. Qulu ini dipanggil qasrun, yang biasa orang sebut dua harakat, kan? Dan kita ada fuwaiqul qasri, fuwaiq al-qasri, iaitulah 3 harakat. Dalam qiraat Hafs tidak ada 3 harakat, tapi dalam qiraat lain ada. Dan kita ada lepas itu ialah mad. Dan istilah mad khusus untuk 4 harakat. Seperti firman Allah Ta'ala dalam ayat ini ialah wa idza du'u ila Allah. Du'u ila Allah, itu adalah mad. Situ ada mad munfasil. Dua harakat istilah dia qasrun dalam ilmu qiraat. Tapi dalam ilmu tajwid biasa kita panggil mad je lah. Tapi asal dia ada istilah mad, merujuk kepada hukum dipanggil mad. Semua ni panggil mad. Tapi dari segi nama harakat dia setiap harakat ada nama. So ulama tajwid dia tak sebutlah ini 2 harakat, ini 3 harakat, dia tak sebut begitu. Dia habaq mad maksudnya 4 harakat lah, kan? Mad. So di sini mad munfasil, dan hukum dia ialah wajib kita panjangkan 4 harakat di sisi Hafs, riwayat Tariq Syatibiyah. Baca dulu mat asli. Mat asli 2 harakat je. Dengan ijma' ulama, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau baca kurang daripada 2 harakat haram, lebih 2 harakat juga haram dan berdosa. Kan? Sama juga macam, tapi kalau macam mat munfasil di sini dulu dia ada khilaf. So kalau orang yang baca dengan 2 harakat, dia tidaklah berdosa, tapi dia telah melakukan sesuatu yang qabih, yang buruk jikalau dia baca dengan Tariq Syatibiyah. Kecuali kalau dia baca dengan Tariq Taibah dan meraihkan hukum hakam Tariq Taibah, tidak mengapa lah, kan? Tapi kalau dia
dia baca dengan tarik syatibiyah, betul dia baca mad munfasil dengan dua harakat, maka itu qabih, buruk, jijik, sebab dia campur riwayat. Lepas tu atas daripada mad ada fuwaiqul mad. Fuwaiqul mad ialah 5 harakat. So mad munfasil dan mad muttasil dia boleh baca 5 harakat atau 4 harakat. Dan atas daripada ada isba'. Dan isba' itu ialah 6 harakat. Dia panggil isba'. Isba' tu kira habis. Dan dia benda ni tak boleh lah. Jadi tidak ada dalam Quran 7 harakat, 8 harakat, 9 harakat, tak ada. Dia setengah orang dia panjang suka hati dia sampai habis nafas. Oh ini qabihun jiddan. Ini sangat-sangat jijik. Baca Quran dengan cara yang begitu jijik. Surah sedap, tajwid tak betul, karut out. Kan? Kita nak dengar orang baca Quran, dengarlah tajwid dia, bukan dia surah dia. Kan? Tajwid kalau betul, surah mesti sedap. Kan? Kalau tajwid tak betul, sedap bohong lah. Kan? Baik. Itu cerita pasal tajwid dia. Jadi sebab itu sebahagian qiraat baca amanna tu dengan isba', dengan panjang 6 harakat. Macam Warsh masalahnya, pasal asalnya dia ada hamzah, kemudian hamzah ditukar menjadi alif. Macam juga dalam qiraat Hafs kita ada dalam ayat al-an, kan, ataupun Allahu adzina lakum, dia panggil mad faraq. Maddun faraq. Pasal apa? Dia asalnya dia soal. Ada 2 hamzah. Asalnya al-an. Al-an. Tapi sebab bertemu tu banyak sangat hamzah. Pasal kalimah al-an dah ada hamzah wasal, lepas tu depan dia ada hamzah istifham. Kan? Jadi 2 kali sebut. So maka dia panjangkan sebab dia nak masukkan alif yang selepas itu, hamzah wasal. Jadi al-an. Kan? Dan boleh dibaca juga dengan tashil. Baik. Kemudian pada kalimah ata'na di sini ialah mentaati. Apa makna kami ta'at? Ta'at ialah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ta'at maksudnya ialah melakukan apa yang disuruh, menjauhi apa yang dilarang. Dan ta'at kepada Allah adalah ibadah. Ta'at kepada Allah adalah ibadah. Semua ta'at kepada Allah ialah ibadah. Dan semua ibadah adalah ta'at kepada Allah. So, ta'at dan ibadah dia ada tatabuq, ada tadakhul tam di situ. Setiap ta'at kepada Allah ialah ibadah, dan setiap ibadah adalah ta'at. Adapun ta'at kepada makhluk boleh jadi ibadah, boleh jadi bukan ibadah. Sebab kita ada ta'at yang harus, dan ada ta'at yang syirik, syirkun fi ta'ah, dan ada ta'at yang haram. Kan? So ada ta'at kepada makhluk yang merupakan dibenarkan ataupun disuruh, seperti ta'at kepada perintah ibu dan ayah dan perkara ma'ruf misalnya. Ini dia ta'at kepada makhluk, tapi bukan ibadah kepada makhluk, tapi ibadah kepada Allah. Sebab dia ta'at kepada ibu dan ayah tadi bukan kerana ibu dan ayah, tapi kerana perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kita ta'at kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, dia bukan ibadah kepada pemerintah, tapi ibadah kepada Allah. Ta'at kepada Rasul adalah ta'at kepada Allah. Kan? Dia ibadah kepada Allah, bukan ibadah kepada Rasul. Kan? Lagi datang orang sufi buat syubhat. Dia kata, hampa kata tak boleh sembah Rasul, tapi ini ta'at kepada Allah kan ibadah. Lepas tu kita ta'at kepada Rasul, dia kata tak syirik kah? Dia kata tak syirik. Pasal ta'at kepada Rasul bukan sebab Rasul, bukan sebab zat dia, tapi sebab Allah suruh, kerana Allah. Maka dia adalah ibadah untuk Allah, bukan untuk Rasul. Kan? Adapun ta'at yang berbentuk ibadah kepada makhluk ialah kita ta'at kepada makhluk seperti ta'at kepada Allah.
Yang ni kita i'tiqad bahawa makhluk tersebut ada hak meletakkan hukum halal dan haram, seperti taatnya orang sufi kepada syekh tarikat. So ini ibadah ta'abbud, maka hukumnya syirkun. Sebab dia percaya tok guru dia dapat wahyu, boleh buat hukum baru. Na'udzubillah min zalik. Al-fariq yatawalla idza fariqun minhum mu'ridun. Fariq al-jama'ah, fariq sekumpulan, sebahagian. Boleh jadi seorang, boleh jadi lebih. Tapi biasanya digunakan untuk sekumpulan. Du'u, diseru, diajak. Ada suara tu. Ada orang tak mute kan? Du'u talaba minhum al-inqiyad. Du'u maknanya diajak, diseru untuk inqiyad. Du'u dia adalah kalimah, adalah mabni lil maf'ul bagi kalimah da'a yad'u, menyeru, mengajak. Dan menyeru dan mengajak digunakan pada makhluk dengan makna memanggil, semata-mata panggil. Kita panggil, mai Ustaz, tu, jom kita pergi, kita panggil doa, dakwah, ajak, kan? Tapi kalau untuk Allah, da'awtullah, aku menyeru Allah, dengan makna meminta, kan? Sebab itulah kita tidak boleh berdoa kepada makhluk seperti kita berdoa kepada Allah. Yang ini seruan yang berbentuk meminta, perkara yang melibatkan manfaat yang ghaib. Kita bagi kawan kita, jom pergi kedai. Ini bukan syirik. Kita mengajak, kita tak minta sesuatu daripada dia, kan? Ataupun mai Ustaz, dia panggil kawan kita, lepas tu baru kita minta dia. Kita kata dekat dia, bayar hutang aku, kan? So, minta hutang kita, bukannya kita meminta sesuatu kepada makhluk dengan berbentuk manfaat ghaib. Itu adalah hak kita. Atau kita nak pinjam duit, mai pinjam duit Ustaz, itu juga bukan manfaat yang ghaib. Duit tu benda yang dilihat. Adapun kita minta kepada makhluk, ampun dosa aku Ustaz, tak boleh lah. Dosa tu ghaib, ampun dosa pun ghaib. Ini khusus untuk Allah Ta'ala, kan? Yahkum yaqdi, yahkum menghukum, yaqdi, kalimah yang sama dengan yahkum ialah yaqdi, menentukan, melaksanakan satu keputusan. Muz'inin, iaitulah tunduk, patuh. Iz'an maknanya ta'at, patuh. Kalimah irtabu, amirtabu, afi qulubihim maradun, afi qulubihim maradun, sakit, penyakit. Tapi dikehendaki dengan maradun di sini ialah nifaq. Allah namakan marad dalam Al-Quran dengan makna nifaq. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. So, Allah namakan nifaq sebagai penyakit. Sebab apa? Sebab dia sesuatu yang tersembunyi dalam hati, penyakit yang kita tak nampak, tak sedar, kan? Dia penyakit ni ada hak kita nampak, seperti jurhul, luka, kasrun, patah. Tapi marad, demam kau orang nampak, tapi dia nampak letih, nampak pucat. Demam tu tak mana, kan? Kita dia marid, fulanun marid, sakit apa, tak tahu kena pucat betul, kan? So nifaq ni dalam hati, dia penyakit. Jadi marad, penyakit ada dua jenis, marad jismiyah dan amrad ruhiyah. Amrad badaniyah, penyakit badan, dan penyakit ruh. Yang dimaksudkan di sini ialah maradun ruhi, penyakit ruh. Istilah ulama dia panggil marad nafsi, penyakit jiwa. Tapi sekarang istilah moden, penyakit jiwa, dia merujuk kepada orang banyak faham penyakit jiwa ni gila, kan? Tapi gila sakit mental. Gila ni penyakit mental. Penyakit jiwa lain. Dia tak gila,
tapi dia syahwat. Contoh macam kecenderungan homoseksual. Dia bukan sakit mental, dia sakit jiwa. Sakit jiwa tu maksudnya dia syahwat, dia penyakit. Ketagih arak. Ketagih arak bukan gila. Sebab tu kalau orang mabuk arak, dia buat apa-apa perkara yang melanggar hukum Tuhan, berdosa tak? Berdosa. Orang mabuk dia tak dikecualikan daripada taklif. Pasal dia bukan gila, akal dia ada. Tapi dia yang tutup. Macam orang mabuk mencuri, macam orang mabuk judi, macam orang mabuk zina. Sama. Mabuk muzik, kan? So syahwat ni dia memabukkan jiwa, kan? Jadi mabuk, apa penyakit jiwa ini, dia tak mengangkat taklif, dia tak mengangkat bebanan syarak. Jadi orang munafikin dia ada penyakit dalam hati, iaitulah dia menyembunyikan kekufuran. Afi qulubihim maradun amir tabu, apa ataupun mereka ini, kata Tuhan, ragu-ragu, irtabu. Irtiab daripada kalimah raib, dan raib ialah at-taraddud, al-qalaq. Maknanya ragu-ragu, serendah-rendah keraguan. Maksudnya Tuhan kata, adakah dalam hati mereka ni ada kerisauan? Mereka risau. Mereka nak risau apa? Pasal apa yang tak mau mai jumpa Nabi? Pasal apa nak pilih pergi berhukum dengan Yahudi? Adakah sebab dalam hati mereka ada penyakit? Atau mereka risau? Risau sebab apa? Atau mereka takut Allah akan dan Rasulnya akan buat zalim? Itu maknanya. Betul Tuhan kata, "Dzalikal kitabu la raiba fi." La raib, tak ada risau. Maksudnya hampa tak ada risau. Ikut Quran ni tak ada risiko. Kalau hampa ikut Quran, tak ada risiko untuk sesat. La raiba fi. Hudan lil muttaqin. Jangan risau. Kalau Tuhan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan kamu faham ayat tu macam zahirnya, jangan risau. Tidak ada risiko tashbih. Tidak ada risiko tajsim. Ada. Yang ahli kalam pasal dalam hati mereka ini fi qulubihim marad. Mereka ada penyakit dalam hati. Sebab tu mereka diraj. Na'udzubillah min dhalik. Kemudian ya. Macam Ustaz kata takut tadi kan, dia orang ni takut kena punish kan? Ya. Dia tahu dia bersalah. Ya, memanglah. Pasal perasaan takut kena punish ni, adakah itu satu dosa bagi kita? Kita kan selalu takut kena punish. Ya, memang kita takut kena punish, tapi kalau sampai ke tahap dia nak mencari hukum selain hukum Allah, bukan mencari hukum, maka tapi takut menghadapi siksaan. Takut siksa Allah wajib. Tapi takut yang membawa kepada kita ikut hukum Allah, bukan lari daripada hukum Allah. Kan? Takut. Sebab tu takut nak ikut hukum tu sebab dia tahu dia salah. Dia sekarang takut nak ikut hukum. Adapun kita takut azab Allah Ta'ala, maka kita ikut hukum. Kan? Sebab kita takut azab akhirat, kita sanggup kena hukum dunia. Itu orang mukmin. Adapun orang munafik, dia takut azab dunia. Ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. Sifat orang munafikin, Tuhan kata, dia jadikan ujian manusia seperti azab Allah. Bagi dia hukum dunia tu lebih dahsyat daripada hukum akhirat. Kita tengok orang munafikin dekat Malaysia ni kan. Bila kita nak buat hukum Allah Ta'ala, dia kata, oh, berat lah ni kalau potong tangan esok habis orang tak ada kudung tangan. Pertama, hang awak yang pesimis sangat. Awak orang Malaysia ni semua pakat mencuri belaka ke? Tu satu persoalan. Kan? Kalau orang semua pakat mencuri belaka, tu maknanya hang sebagai kerajaan ada something wrong. Kan? Sampai orang tak cukup benda nak makan, sampai kena mencuri. Kalau dah semua orang pakat mencuri sebab memang kerajaan tak reti nak jaga rakyat, kita kata masa itu memang hukum potong tangan terangkatlah. Kan? Saya dah hidup sesak macam musim kemarau dan sebagainya. Kan? Tapi kalau pahaman pesimis itu kerana kau takut hukum Allah Ta'ala. Kan? Jadi kalau samalah konsep dia. Okey, kalau kau kata
Kalau kita buat hukum mencuri potong tangan, maka orang pekat potong tangan. Sama juga kalau hamba penjara, tak cukup penjara lah maknanya. Tak cukup tanah nak buat penjara lagi kita. Kalau dah semua orang pekat mencuri. Tak. Oh, dia kata kalau kita rejam orang sebab tak cukup batu nak buat jalan. Kan? Sama juga abang dia kalau kita tak rejam. Kan? Lepas tu kita biar orang berzina. Tak cukup jalan, esok orang nak buang anak pergi jalan lah. Kan? Esok tak ada kereta nak lalu. Pasal apa? Tepi jalan ni penuh dengan baby kena buang. Betul tak? Jadi baik kita rejam dia dengan batu. Kan, bagi yang dah berkahwin, bagi yang tak kahwin lagi kita sebat dia. Tak ada masalah. Kan? Dia pemikiran falasi ni banyak dalam puak-puak ni. Puak-puak munafiqin ni banyak pemikiran dia, pemikiran falasi, pemikiran yang faulty argument. Dia kata keadaan tu tak kondusif untuk buat dulu. Itu alasan dia keadaan tak kondusif ni apa makna kondusif? Maknanya kita punya mindset tu belum di prepare untuk menerima hukum. Dia tak ada istilah kena prepare hukum itu. Itu alasan dia yang paling memanglah alasan mereka, syubhat mereka yang paling dahsyat sekali ialah dia kata tidak ada keadaan masih belum kondusif. Habaq kata kalau keadaan tak kondusif, jangan buat hukum apa pun. Kan? Sebab dia kata tak kondusif tu, maksud dia kata sebab kita takut kalau kita buat hukum ni nanti berlaku ketidakadilan. Ketidakadilan. Kita kata kalau macam jangan buat hukum apa pun. Jangan buat hukum apa pun. Contoh macam baru ni satu budak hingusan ni. Dia kata habis tu kalau kes menteri tak kuarantin tu kan. Dia kata kalau puak-puak ni buat hukum hudud, nanti menteri je kena. Ayat tak kena. Pertama, kita kata cakap pasal apa hukum hudud saja. Hukum manusia ada-ada lah ni pun dah tak adil lah. Kan? Pasal apa masa menteri tu sampai di airport dia tak bubuh gelang PIN? Pasal apa? Jadi kawan tu pun orang tak bubuh gelang dia pun. Kan? Jadi yalah, benda tu kadang-kadang kita tak perasan, terlepas pandang dan sebagainya. Kan? Bukan makna benda tu tidak adil, dan benda tu bukan tak boleh dibetulkan. Kan? Sama lah kalau itu banyaklah kes-kes yang tak adil di mahkamah Malaysia ini kalau kira lagu tu. Kan? Yang orang terlepas hukum dan sebagainya. Tapi itu bukan alasan untuk kamu tidak melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Macam alasan orang awam kebanyakan lah. Dia tu pakai tudung tapi duk mengumpat orang lah. Apa kaitan? Tudung satu hukum, mengumpat orang satu hukum. Tak ada kaitan. Kalau dia tak pakai tudung, betul mengumpat orang pula lagi teruk. Dan aurat tak tutup, mengumpat orang pula. La ilaha illallah. Kan? Kalau dia pakai tudung tapi dia mengumpat, so dia ada satu dosa. Kan? Dia tak pakai tudung tapi dia tak mengumpat, dia ada satu dosa. Jangan campur aduk. Kan? Dia tu duk semayang apa, tapi duk cakap bohong, tak duk semayang, mana boleh lagu tu? Tak semayang kafir lah. Kalau tak semayang, confirm neraka lah. At least kalau dia semayang, dia cakap bohong, lepas tu boleh bertobat ni. Kalau tak semayang, mana Tuhan nak terima taubat lah. Kan? Jadi, kadang-kadang ayat kita tak betul. Kita suka relate benda yang tak ada relation. Kan? Benda yang tak ada kaitan. Yang secara langsung. Kan? Taib. Yahif Allah. Yahif, kalimah yahif maksudnya ialah zalim atau ubah ataupun tidak adil, jaur. Al-haif ialah al-jaur. Yang ini berlaku menyimpang daripada keadilan, menyimpang daripada kebenaran. Kalimah al-muflihun, al-falah ialah kejayaan. Al-falah ialah as-salam as-salamah fil akhirah, an-najat minan nar wal fawz bil jannah. Falah ini ialah selamat daripada neraka dan memperolehi syurga. So dia sama dengan makna kalimah al-fawz, al-faizun. Al-faizun yakni al-dhafiruna bima talabu min al-khair. Orang yang berjaya memperolehi apa yang mereka cari daripada kebaikan. Kalimah aqsamu
Tidak, belum. Itu dekat itu saja. Okey, yattaqi. Yattaqi. Yattaqi daripada yattaqi, bertakwa. Takwa. Yattaqi, dan maksud takwa ialah mengambil wiqayah, mengambil perlindungan antara kita dengan azab Allah. Itu makna takwa asalnya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah. So dia daripada kalimah tersebut, wiqayah. Ini melindungi diri kita daripada azab Allah dengan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dari segi i'rab ayat, wa yaquluna amanna billah. Waw di sini lil istinaf, pasal ayat ni cerita baru. So Allah Ta'ala datangkan waw istinafiyah untuk memulakan cerita baru. Waw untuk mula cerita baru. Ya. Tetapi cerita baru ini walaupun dia baru, tapi dia bukan putus 100% dengan cerita hak sebelum ni. Pasal kita dah cerita ayat, Allah Ta'ala cerita ayat 35 pasal ciri-ciri orang beriman. Lepas tu Tuhan sambung cerita pasal perumpamaan orang kafir. So lepas tu Tuhan di tengah-tengah itu Tuhan datangkan cerita pasal kekuasaan dia, Fannul Unwan. Kan? Kemudian Tuhan nak start cerita baru yang terpisah dari segi i'rab. Tapi cerita ni sebenarnya ada kaitan juga dengan cerita sebelum ayat ni. Sudah cerita dah orang mukmin. Mathal nurihi kamishkatin fiha misbah. Lepas tu Tuhan cerita dah pasal orang munafiqin, orang kafir, kadhulumatin fi bahril lujjiyyin. Kan? Orang yang duduk dalam gelap. Sekarang datang nak cerita pasal orang munafiqin. Jenis golongan yang ketiga, yang paling teruk sekali. Manusia yang paling elok di sisi Allah Ta'ala ialah orang mukminun. Yang paling keji ialah orang kafir. Yang keji di sisi Allah ialah kafir. Yang paling keji antara orang kafir ialah orang munafik. Kerana orang munafik dia menzahirkan Islam, tetapi dalam batinnya kafir. Na'udzubillah min zalik. Dan mereka berkata, so mereka di sini fi'il mudhari', yaqulun fi'il mudhari', tidak disebutkan fa'ilnya, dia terus balik kepada dhamir ma'hud, dhamir yang dipahami oleh akal. Tengok, kalau kita kata pasal apa di sini datang yaquluna, sedangkan Tuhan tak cerita apa pasal mereka sebelum ni, kan? Kerana dia kembali kepada dhamir yang telah difahami pada akal kita. Ayat ni cerita pasal orang munafiqin. Jadi dhamir kembali kepada sesuatu yang ma'lufun ma'hudun fi dhihni, yang telah dipahami pada akal, iaitulah orang munafik. Siapa mereka? Mereka orang munafiqin. Sebab orang munafiqin, kalau kita tengok gaya Allah Ta'ala bercakap tentang orang munafiqin, Allah suka guna uslub-uslub yang berbentuk begini. Depa tu kata, kalau kita nak terjemah bahasa utara ayat ni, depa kata, depa tu siapa? Depa tu maknanya orang munafiqin. Tak, kalau kami orang utara cakap, kan? Kalau orang yang kita dah kenal dah perangai depa tu memang orang jahat, tapi kita tak mau sebut depa pasal depa tu berpura-pura baik, tapi dia macam open secret. Kan? Oi, siapa ada kata lagu ni? Depa tu siapa lagi? Kan? Depa tu siapa lagi? Katanya depa tu sama-sama kita dah faham siapa dia depa tu. Tapi kalau nak sebut nama depa tak guna, orang lain tak faham. Dia orang munafiqin. Kalau Tuhan sebut fulan ni, depa ni berpura-pura Islam. Kan? Allah sebut dalam surah Munafiqun, yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Depa kata, kalau kita balik Madinah esok,
yang kuat akan menguatkan yang lemah. Siapa mereka tu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Tuhan kata mereka? Maksudnya Tuhan kata, pok-pok tu lah, siapa lagi? Faham-faham apa lah. Tapi kita nak sebut mereka dengan jelas, tak boleh. Pasal apa? Pasal mereka orang luar kata mereka ni orang Islam. Tapi satu isu Ustaz pasal Abdullah tadi. Apa ni, kalau Tuhan kata depa kan, kalau kita kan dalam kita dipahamkan yang even orang biasa tak tahu siapa munafikun. Siapa orang munafik di Mekah tu di Madinah. Ya, memang tidak tahu secara, bukan semua orang Madinah tahu person orang munafik. Tapi Tuhan kata fala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kamu akan kenal mereka pada gaya cakap, gaya bahasa. So Tuhan bukan nak semua orang kenal munafik ni. Tapi kamu kena kenal ciri-ciri dia, supaya kamu berhati-hati. Kan? Sebab kita tak boleh nak, pasal tak ada bukti. Kita nak, sebab tu dalam cerita apa, la yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Seorang sahabat bagi tahu dekat Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, aku dengar Abdullah bin Ubay bin Salul kata, lepas balik perang ni kita akan halau Muhammad keluar. Kan? Maksudnya lepas Muhammad kalah perang, kita akan keluarkan dia daripada Madinah. Kan? Dah tengok Nabi menang, Nabi balik. Kan? Jadi orang semua tak percaya. Nabi kata ada saksi. Kata tak ada, aku seorang. Maka orang pun start cakap, dia kata apalah dia ni, dia buat cerita pasal Abdullah bin Ubay tu orang baik, kan, orang elok, kan. Pasal Abdullah bin Ubay ni orang bangsawan. Dia adalah the designated king of Madinah. Kan? Dia adalah calon yang telah dipilih konsensus untuk dilantik sebagai Raja Madinah. Tapi tiba-tiba orang Madinah masuk Islam, Rasulullah datang Madinah, Rasulullah jadi kepala negara. So dia frust lah, tak dapat jawatan tu. Kawan dah siap dah, duk bayang-bayang dah nak pakai mahkota. Kan? Jadi dia memang orang yang dikenali sebagai orang yang ternama, orang bangsawan, tokoh masyarakat. Jadi orang yang tak tahu apa ni, para sahabat lain ni, dia kata, ya apa hang ni buat cerita mengarut pasal Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kata, demi Allah aku tak cakap bohong. Tiba-tiba turun ayat, wa yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. So ayat ni dipahami, maknanya Allah benarkan cerita kawan ni. Memang. Tapi Tuhan tak sebutlah Abdullah bin Ubay bin Salul, tak ada bukti, tak ada dalil, tak ada saksi untuk melaksanakan hukum dunia. Nak pancung kepada dia sebagai dia orang murtad, tak boleh. Tak ada hukum dunia. Sama juga dalam cerita surah Bara'ah, bila orang munafikin perli Nabi dan para sahabat sebagai orang yang pengecut masa nak perang Tabuk. Kan? Seorang sahabat dengar, dia kata aku akan beritahu Nabi. Dia seorang dengar, tak ada saksi. So Nabi nak hukum mereka sebagai murtad, tak boleh. Tak boleh nak laksana hukuman murtad. Sebab ni kita kena faham, sebab dia ada syubhah. Dia berkata kalau betul orang murtad dihukum bunuh, pasal apa Nabi tak pernah bunuh pun seorang orang munafikin yang telah berkali-kali dipaparkan dalam Al-Quran mereka ni buat benda-benda yang kufur, yang mana secara zahirnya mereka ni murtad lah. Pasal mereka mengucap kalimah syahadah, lepas tu mereka buat benda kufur. Kita kata kena faham kondisinya orang munafikin. Dalam kes mereka tidak ada saksi dari segi hukum mahkamah untuk melaksanakan hukum tersebut, sebab dia mesti dua orang saksi. Tak termasuk pendakwa. Pendakwa tak ada saksi lah. Kan? Jadi kes-kes orang munafikin ni, bila mereka cakap benda-benda kufur, kebiasaan dengar tu seorang atau dua orang, atau tak ada siapa dengar, tapi turun di Al-Quran, tak ada orang dengar dia bercakap tu. Kan? Jadi dari segi nak buat hukum dunia tak boleh. Nak buat hukum ni tak boleh. Kan? Macam kita kata Siti Kasim misalnya, macam mana kita nak buat kat dia? Kita kata dari segi hukum mahkamah tak boleh, kena masuk mahkamah lah, kena ramai-ramai jadi saksi. Kan? Kalau cukup saksi baru kita boleh hukum dia murtad. Tapi dia mungkin cakap satu benda, kata-kata ni dalam video ni you kata macam ni, Tuhan ni getaran lah apalah. Mungkin depan orang dia kata, tak cakap. Dia kata video tu orang edit. Dia boleh kata.
Macam orang Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi panggil dia. Betul ke hang kata macam ni? Hang kata nak halau aku keluar dari Madinah. Dia kata, wallahi ya Rasulullah, takkanlah aku nak cakap macam ni semua fitnah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan? Ini semua fitnah, dia kata ya Rasulullah. Dia bersumpah atas nama Allah. Dia tak kata. Tuhan tu ayat Quran, yaquluna la in raja'na ila al-madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Dia memang kata. Dia tak ngaku. Sampai sudah dia tak ngaku. Kan? Sama juga depa yang peli Nabi dan sahabat tadi. Nabi tanya, dia kata, "Tak ya Rasulullah, kami cakap main-main je. Gurau senda je." Kan? Nabi kata, Allah Ta'ala kata, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan bagi alasan, kamu telah kafir. Hakikatnya kamu telah kafir. Kan? Walaupun kamu tak mengaku, tapi kamu sendiri tahu kamu memang telah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Memang kami di hukum dunia tak boleh nak buat hukum pada kamu sebab tak cukup saksi, tak cukup bukti. Kan? Tapi dari segi hukum akhirat di sisi Allah, kamu orang kafir. Hanya kita kata orang munafik. Orang munafik ni orang yang mendakwa Muslim. Dia mengaku Muslim dan dia menafikan perbuatan kufur yang dia buat itu. Tapi dia buat. Ada orang tahu dan dia sabit dengan yakin. Sampai bila kita dengan perkhabaran orang yang adil, yang fiqh. Tapi kita tak cukup bukti nak hukum dia, nak menjalankan hukum murtad di dunia. Sebab tu orang munafikin dengan ijma' ulama, kalau cukup saksi, bawa ke mahkamah, memang dihukum murtad. Tidak ada syak lagi. Boleh bertaubat Ustaz. Ya? Dia tak boleh dibenarkan untuk bertaubat. Boleh, taubat boleh. Kalau dia orang bertaubat. munafik ni, kan dia kalau dia murtad kan. So, hukuman dia adalah dibunuh. Tapi kalau tak bagi dia tempoh untuk bertaubat. Orang munafik ada khilaf. Dalam mazhab Imam Ahmad, bagi dia Imam Ahmad kata orang munafik ni memang dia munafik, dia suka pura-pura. Macam mana kita nak tahu dia taubat semua? Jadi Imam Ahmad kata, kalau kata kita dah sabit dia munafik, kita tak perlu lagi kita nak suruh dia taubat, kita bunuh ajalah. Pasal kalau dia bertaubat pun mungkin dia pura-pura aja taubat. Itu pendapat mazhab Imam Ahmad. Lepas tu dia panggil nifaq ialah riddah mughalladhah, riddah yang berat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tak, mazhab Syafi'i kata kita tetap bagi dia tempoh 3 hari untuk isytiharkan bahawa dia telah tarik balik perkataan dia dan sebagainya. Kemudian kita lepaskan dia. Kan? Tapi kalau lepas tu dia dan batin dia kita serah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kalau dia buat pula lepas tu lagi sekali, tangkap pula. Macam tu tangkap lepas, tangkap semula. Kan? Jadi maknanya ada khilaf dari segi kedudukan orang munafikin kalau dia bertaubat. Adakah dia terima taubatnya secara zahir ataupun tidak? So dalam mazhab Imam Ahmad masalahnya dia panggil riddah mughalladhah, iaitulah orang munafik, ahli sihir dan orang yang telah berulang-ulang kali murtad. So dia kata yang ni 3 ni sisi Imam Ahmad tidak lagi disuruh taubat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i disuruh, tapi suruh taubat tidaklah wajib. Tidaklah wajib. Maksudnya pemerintah kalau dia tangkap dia dah sabit hukum terus dia bunuh pun tidak ada masalah. Maksudnya bukanlah wajib kita nak kena suruh dia bertaubat. Tempoh 3 hari itu bukan wajib, dia hanyalah mustahab, dia hanyalah sunat. Okey. Sebab sabit daripada kalangan salaf tidak suruh taubat. Contoh macam orang yang murtad di zaman Ali bin Abi Talib, Ali tak suruh dia bertaubat, Ali terus cucu Habib bakar aja. Kan? Ada bila sampai dia berjumpa Ali, dia berkata, anta, kamu adalah kamu. Ali kata, man ana, siapa aku? Anta huwa, kamu adalah dia. Dengar aku, kamu adalah dia. Ali korek, panggil pegawai dia, korek parit, cucu api, buang terus depan tu. Apa makna kataan dia? Kamu Tuhan. Ali dengar kata dia Tuhan, tak tunggulah. Kan? Ini maknanya dari segi istitabah, dia mengikut maslahah yang dilihat oleh pemerintah ataupun hakim yang menghukum kes tersebut. Dia tengoklah. Kalau orang tu ada harapan untuk bertobat, kita bagi dia peluang. Kalau orang tu memang kita tengok dah keras kepala degil, kan? Dan dia pun bukanlah orang yang jahil, dah tahu semua benda, dan memang dia munafik daripada asal, na'udzubillah min zalik, tidak wajib untuk kita bagi dia tempoh taubat tersebut. Ya.
Itu Tuhan kata wa yaquluna. Yaquluna fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Dan dan dalamnya ada fa'il, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Dan i'rab yang kedua juga ada pendapat daripada Ibnu Ashur bahawa waw pada wa yaquluna, waw di sini ialah waw ataf, dan dia adalah ataf kepada wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ini satu pendapat. Iaitulah Allah tabarak dengan maksud ayat ini, dan tidak ada isu sama ada kita nak kata dia waw ataf atau dia waw musta'nafah. Tetapi kalau kita kata dia waw musta'nafah lebih baik dari segi i'rab. Tapi kita tetap kata di sana atas kedua-dua anggaran i'rab ini, kita memang sabitkan di sana ada munasabah, ada relation antara ayat 47 dengan ayat 46. Apa relationnya? Iaitulah Allah Ta'ala nak bagi contoh, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Bila Allah Ta'ala bagi tahu kata hidayah tu dia yang punya, dia yang bagi kepada siapa dia kehendaki. Sekarang Allah nak bagi satu contoh orang yang terzahir pada mereka ini bagaimana hidayah itu milik mutlak Allah. Iaitu orang munafik. Orang munafik dari sudut hidayah irsyad, dia yang paling sempurna dapat. Pasal dia mengaku Muslim pun, malah dia memang tahu. Dia salat 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, kan? Dia kumpul duit nak pergi haji, kan? Maksudnya dia dapat hidayah, dapat. Tapi hidayah taufik Tuhan tak bagi dekat dia. Dalam hati dia buta, zulumat, gelap, kafir. Na'udzubillah min zalik. Pasal apa? Hidayah itu memang kalau Tuhan tak tunjuk, kamu mengucap 2 kalimah syahadah pun sila bulan, kamu hanyalah munafik saja. Na'udzubillah min zalik. So pada contoh orang munafik ini terselahlah kudrah dan iradah dan hikmah azimah Tuhan dari segi kemutlakan dia memegang kuasa hidayah. Ini special case orang munafik ni. Special case. Dia case yang sangat istimewa. Tapi tentulah kita kata sebab mereka tak dapat hidayah ini kerana kezaliman mereka yang sangat dahsyat, yang Allah akan sebut pada ayat yang akan datang. Jadi Tuhan nak bagi tahu kita juga, memang dia bagi hidayah kepada siapa dia kehendaki, tapi ada ciri-cirinya. Siapa yang dapat hidayah, siapa yang tak dapat hidayah. So Tuhan akan bagi contoh perangai orang yang tak dapat hidayah dan perangai orang yang diberi hidayah. So ada sebab, ada ciri-ciri yang menyebabkan orang ni boleh dapat hidayah Tuhan, orang tak dapat hidayah Tuhan. Hidayah taufik, ya. Adapun hidayah irsyad, Tuhan tak pernah bezakan siapa-siapa. Semua dapat, asalkan dia ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, akal untuk fikir. Okey. Kemudian pada ayat afi qulubihim maradun, itu hamzah istifham. Tapi istifham di sini istifham inkari taubihi istiqbahi. Istifham soalan untuk mencerca dan menghina. Ini Tuhan herdik mereka. Afi qulubihim marad? Awak dalam hati dah penyakit ke? Amir tabu? Awak duk risau apa? Kan? Jadi itu makna dia. Am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh? Awak mereka takut Tuhan dengan Rasul buat hukum tak betul ke? Kan, itu maksud soalan di sini. Dan kemudian am yakhaf bal ulaika humuz zalimun, bal lil idrab. Bal lil idrab. Bal untuk berpaling daripada jumlah yang disebutkan. So makna bal di sini ialah idrab kulli, idrab intiqali kulli. Yakni Tuhan kata sebenarnya hak betul-betulnya bukanlah hak semua tadi aku sebut tu. Pasal hati depa ada penyakit, pasal depa
ragu-ragu pasal mereka ni takut Allah dan Rasul, risau Allah dan Rasul akan berlaku tidak adil. Hakikatnya semua ni bukanlah anggaran yang penting. Tuhan kata yang pentingnya sebenarnya mereka ni memang zalim. Memang zalim, memang tak betul daripada awal lagi. Maksudnya bukan mendatang, bukan ada sakit yang mendatang. Memang mereka daripada awal lagi memang tak beriman dengan Allah dan Rasul. Ini atas satu pendapat. Ustaz, sebelum Ustaz pergi, kalau memang Allah dah tahu dan diorang ni dari awal lagi memang tidak beriman pada. Tetapi kenapa diorang tu menzahirkan untuk tujuan apa? Bersemayang, ikut Nabi pergi solat Jumaat semua itu. Orang munafikin tujuannya adalah untuk berpura-pura kerana mereka ni hidup di Madinah. Sebab itu orang munafikin hanya muncul bila di Madinah. Di Mekah ada orang munafikin, tak ada. Pasal di Madinah orang mukminin kuat. Ya, mereka takut diboikot. Ada di kalangan mereka yang nak dapat harta rampasan perang. Ini di antara punca nifaq. Contoh macam orang munafikin di Malaysia lah. Budak-budak Melayu yang atheist sekarang ni, yang tak mengaku atheist. Banyak tak? Banyak kan? Tapi pasal apa mereka tak mengaku, dia terang-terang kata mereka bukan Islam? Pasal mereka takut masyarakat. Takut kena buang dengan family. Kan? Tapi mereka sengak-sengak dalam Twitter, dalam Facebook, mereka join lah, mereka cakap lah benda-benda yang itu. Kan? Jadi mak ayah dia duk ingat anak dia, Masya Allah, anak aku bangkit tahajud. Kan? Tapi rupanya bangkit tu bukan ada tahajud pun kan. Pura-pura je lah. Memang ada atheist yang masih lagi macam kalau hari raya Aidilfitri selalu kita tengok kat Twitter kan, geng-geng atheist ni akan tweet. Kan? Dia akan tulis kat Twitter tu, sambut hari raya tapi tak percaya pun, dia kata, kan. Contoh macam apa? Macam yang raya haji baru ni kan, yang geng-geng atheist kata apa? Hak geng Melayu tu kan. Yang dia kata nak main cosplay, sembelih-sembelih. Jadi dia pun ni bukan percaya dengan Islam. Kan? Tapi kita tak kenal depa. Kalau kita tengok depa nama Ahmad bin Ali. Kan? Oh, mengaji mana? SMKA sekian-sekian. Oh. Ni mengaji mana? UiTM. Oh. Kan? Tapi kebanyakan depa dah memang murtad lah kita katakan. Murtad secara diam. Macam geng-geng apa Atheist Republic tu yang kat KL yang berkumpul itu kan. Depa ni Melayu lah tapi murtad lah. Bukan Islam lah. Na'udzubillah min zalik. Kan? So sama lah, konsep dia sama lah. Mana-mana pun orang munafikin ni wujud kerana orang Islam itu masih ada kekuatan. Adapun di tempatnya orang Islam masih dah hilang kekuatan ataupun depa dah tak harapkan apa lagi habuan dunia daripada orang Islam, depa tak perlu lagi nifak itu. Kan? Ataupun memang depa tujuan nak merosakkan Islam pada dalam. Banyaklah sebab orang jadi munafik ni. Macam Abdullah bin Sabah. Pengasas ajaran Syiah. Tujuan dia berpura-pura tu pasal memang dia nak menyelinap, nak menyeruduk masuk, nak sebarkan macam Abdul Ghafur. Kenal Abdul Ghafur? Snook Hangrange. Tak kenal soalan. Ahli sejarawan Belanda. Kan? Dia masa dia nak kaji pasal yang dia datang ke Indonesia tu kan, orientalis. Masa dia nak kaji pasal Islam, dia menyamar jadi Muslim, nama dia Abdul Ghafur. Dia pergi masuk buat haji. Kan? Tapi dia mata-mata lah spy. Kan? Lepas tu dia datang Indonesia. Jadi untuk uruskan penjajahan Belanda. Kan? Itu contoh. Maknanya dia ada agenda, dia masuk Islam sekejap, betul dia. Kan? Faham. Sekarang ni soalan saja. Jadi maknanya kemunafikan ni adalah disengajakan. Ya. Okey, dalam kes ni. Tapi tadi Ustaz cakap anak-anak Melayu yang dikatakan etis tu, adakah sebab sengaja ataupun sebab dia orang punya ignorance kedaifan? Dia ada dua isu. Pertama, dia jadi murtad, jadi kafir, jadi ateis kerana banyak sebab yang lain pula, sebab ignorance sampai semua. Tapi munafik dia tak mana? Yang dia tak nak mengaku tu. Isu tentang situ munafik dia. So kemunafikan dia itu ialah kerana dia ada sebab-sebab kita sebut tadi, sengaja. Memang dia sengaja tak nak zahirkan. Dia takkan umum depan ramai kata saya bukan Muslim. Tak macam kes Lina Joy dulu. Atau orang yang mu'alaf yang memang murtad, yang pergi jabat agama minta daftar tukar agama.
Kan? Itu beza. Pasal yang tu mungkin sebab kita kata ada orang murtad di Malaysia ni banyak saja yang jenis masuk Islam sebab nak kahwin, lepas tu bila bercerai dia minta tukar agama balik. Kan? Manangkan dia tak ada apa isu anak dia pun, dia tak ada apa semua, dia minta tukar agama masalahnya. Pasal dia tak perlu untuk bermuka-muka. Tapi yang jadi kes muka-muka ni game orang Melayu. Orang Melayu yang murtad sebenarnya muka-muka. Kan? Maksudnya dia sembunyikan kemurtadannya itu. Na'udzubillah min zalik. Kan? Pasal apa? Pasal dia tak nak orang kata dekat dia, tak nak dapat pandangan serong masyarakat, takut pada pandangan masyarakat. Dia sebagai orang Melayu betul murtad, kan? Tapi ada setengah anak Melayu kita yang macam budak yang gay yang lari pergi island tu, kan? Dia ada 2 orang, satu yang di island, satu lagi yang di Canada. Satu lagi di Canada. Kan? So macam mereka ni dah tak perlu lagi mereka nak berpura-pura pasal mereka dah dapat sokong politik. So dia terang-terang sebut dia dah macam itu. Kan? Tapi ada yang di dalam Malaysia yang masih lagi berpura-pura masalahnya kita kata. So sama lah konsep orang munafik ni, sama saja. Konsep dia, tujuan sebab dia nifak itu kerana dia sengaja nak tutup kekufuran dia dengan menzahirkan kononnya dia orang Islam. Kan? Memanglah macam dia tulis dekat Twitter, mak ayah dia tak tahu macam Twitter masalahnya mungkin. Kan? Ataupun dia pakai nama samaran di Twitter. Banyak geng-geng aktis ni di Twitter pakai nama samaran lah. Nama samaran tu kadang-kadang tulis aktis Melayu lah, apalah kan. Tapi kita tahu lah cara dia tulis bahasa Melayu tu memang bahasa Melayu orang Melayu lah. Kita boleh bezakan orang Cina tweet dalam bahasa Melayu dengan orang Melayu tweet dalam bahasa Melayu. Memang tulisan tu kita tahu ni cara tulis orang Melayu. Kan? Jadi dia tak nak zahirkan diri dia. Sebab dia takut pandangan serong masyarakat. Kan? Diburu dan sebagainya. Kan? Walaupun memanglah di Malaysia ni masih lagi PBB memang menuntut supaya Malaysia ni disenarai hitamkan dari segi hak asasi manusia. Kerana ada 2 lagi tuntutan yang belum negara kerajaan kita buat untuk memenuhi kriteria Malaysia sebagai negara yang menjamin hak asasi manusia, itulah hak untuk murtad dan juga hak untuk LGBT. Jadi ada 2 tuntutan daripada PBB untuk Malaysia laksanakan. So setakat ni kerajaan masih bertahan lah. Tapi kita harap-harap akan terus bertahan lah. Kita tak tahulah macam mana kan. Macam-macam tekanan lah kan. Tiba-tiba Filipina pun nak tuntut Sabah balik. Dia macam-macam benda dia akan buat untuk pastikan kerajaan tunduk dengan tuntutan mereka. Kan? Kita ni disenaraikan hitam, tak ada demokrasi dia kata. So kalau tengok apa dia panggil indeks demokrasi Malaysia 0. Dia bagi. Walaupun kita 5 tahun sekali pilihan raya. Jangan kata 5 tahun sekali. Ni setiap minggu ada pilihan raya Malaysia. Masya-Allah. Subur. Kan? Saat pilihan raya kecil, saat pilihan negeri. Kan? Saat tukar kerajaan, saat ubah kursi parlimen. Oh masya-Allah. Aktiviti demokrasi begitu subur dan begitu rancak di Malaysia. Tapi Amerika kata Malaysia demokrasi 0 dia kata. Kalau bagi LGBT dengan murtad, buat kerajaan kuku besi pun dia kata demokrasi. Dia bukan geli. Kan? Itu aja point dia naknya. Dia ada benda, certain benda yang dia nak. Kan? Sebab tu ada negara-negara kuku besi. Tapi Amerika sendiri kuku besi, dia bukan demokrasi tengah mana pun. Presiden Amerika kuasa adalah macam raja kuasa mutlak, betul tak? Dia kalau Dewan Senat lulus satu undang, dia ada kuasa veto boleh halang. Kita raja di Malaysia pun tak boleh buat macam tu. Kan? Undang-undang kalau parlimen dah lulus 100 hari jalan. Oh dia Amerika ada. Presiden dia veto. Kan? Dulu bukan main kita di Malaysia kata kita kena luluskan undang-undang. Raja tak boleh ada kuasa veto untuk sekat undang-undang pasal kalau raja ada kuasa ni, kita dianggap tidak demokrasi. Tu Amerika. Presiden dia. Kan? Even Ratu Britain, dia ada kuasa veto untuk sekat undang-undang. So undang-undang di Britain tidak akan jalan sampai Ratu sign. Lagi Ratu tak sign, sejuta tahun pun tak ada undang-undang. Kan? Maknanya tak ada demokrasi mana pun.
Mereka duk paksa demokrasi kat kita, tapi mereka tak ada demokrasi. Kan? Tapi bila isu-isu mereka nak, isu-isu yang berbentuk keruntuhan moral, keruntuhan akidah, itu yang mereka kehendaki. Bahkan geng-geng yang liberal, yang tak ada apa. Macam 2-3 minggu lepas, ada saintis yang minta supaya mata pelajaran sains di United States dimasukkan ke dalam mata pelajaran sains hujah-hujah anti-Darwinism. Maksudnya diajak juga di sekolah, selain daripada teori Darwin, ialah hujah yang lawan teori Darwin. Dengan tujuan, sebab dah kita kata sains ni kena objektif, so kita kena dengar hujah dua pihak. Kena saintis ni kena ban. Ya, di barat, kalau you lawan teori Darwin, you professor, you kena pecat. Tak boleh. Dia tak boleh tolak teori Darwin. Teori Darwin ni kena terima macam mana pun. Hang buat kajian macam mana pun, lepas tu hang kena paksa kajian hang tu bagi sesuai dengan teori Darwin. Kan? Dan banyak pensyarah-pensyarah yang Oxford, pensyarah mata yang dipecat kerana menulis artikel atau jurnal ilmiah membantah teori Darwin. So, dia tak ada demokrasi juga. Dalam kebebasan pendapat sains saja pun. Kan? Yang mereka kata Darwin ni teori. Teori maknanya terdedah kepada betul dan salah lah. Tapi puak Darwin dah menyembah Darwin. Na'udzubillah min zalik. Teori yang memang tak pernah dibuktikan pun. Darwin karut. Dia buat teori dia. Kan? Dia kata, aku yakin, dia kata, aku harap selepas ini cari gali, excavation, akan menyokong teori aku. Maknanya Darwin, dia buat teori sebelum ada bukti. Kan? Dia naik kapal tu kan, Beagle. Dia pergi pulau-pulau, dia tengok burung yang sama, tapi burung tu di pulau ni paruh dia besar, burung di pulau ni paruh dia kecil. Kan? Lepas tu ada kawan dia seorang ni buat excavation dekat Gunung Ledang. Kawan Darwin tu yang duduk di Malaysia tu masa tu, tanah Melayu lah masa tu, kan. So kawan ni hantar dekat dia sampel-sampel daripada Gunung Ledang itu. Dia tengok Gunung Ledang macam mana tu, orang Melayu kata ada nenek kebayan lah. Memanglah ada tempat yang kita tak terokai, ada hidupan yang kita tak jumpa. Macam laut dalam juga, kan. Tengok, oi pelik-pelik kan. Dia pun evolusi. Dia pun tak yakin benda tu. Kan? Dia pun ragu-ragu naknya. Kan? Bahkan dia sebut, dia kata teori dia ini akan runtuh kalau orang boleh buktikan dalam alam ni ada sistem yang complicated. Maksudnya contoh, dalam alam ni ada sistem tubuh badan biologi yang complicated, yang memang ada ciri-ciri design, ciri-ciri jadi reka. So dia kata dengan terbuktinya benda ni, teori aku batal. Teori ni dah terbukti berapa abad lepas, bahawa alam ni memang penuh dengan benda-benda yang complicated. Kan? Even isu the junk DNA, yang dulu orang kata DNA ni dalam badan manusia ni ada berapa je yang berfungsi, dia kata hal lain tu semua sampah, junk, dia kata. Sekarang ini semua jadi khurafat. Tidak ada DNA dalam badan manusia yang berjuta-juta ni, melainkan semuanya ada fungsi. Kan? So hakikatnya dari itu dah lama dah untuk. Kan? Tapi sebab akidah percaya dia masih lagi. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kita berhenti setakat ini insya-Allah. Qultu lakum ma sami'tum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.